Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Natasha binti Mokhtar. Bertemu lagi kita dalam dakwah minggu ini. Banyak alasan-alasan tidak berdakwah seperti tak pandai, tak berilmu, tiada masa, bukan tugas saya dan banyak lagi. Betul ke dakwah ini untuk golongan berpengetahuan agama sahaja? Jadi, mari kita kenal sedikit tentang dakwah dan peranan kita sebagai seorang Muslim. Dakwah bermaksud seruan ke arah kebenaran atau mengajak masuk Islam. Mengikut kajian yang dilakukan oleh Hidayah Center Foundation, seramai 61.3% penduduk Malaysia menganut agama Islam, manakala selebihnya beragama Kristian, Buddha, Hindu, Bahai, Sikh dan lain-lain. Hukum berdakwah kepada non-Muslim adalah wajib bagi setiap mu'alaf yang telah baligh dan berakal sempurna. Isyarat itu jelas melalui firman Allah yang bermaksud, "Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak, engkau tidak menyampaikan amanatnya." Dakwah dibahagikan kepada banyak hal seperti dakwah secara personal kepada masyarakat yang terdiri daripada jiran, majikan dan lain-lain. Jadi, mari kita bertemu buat orang awam tentang bagaimana strategi untuk berdakwah kepada orang bukan Islam. Bersama saya, Juliana, untuk mengulas serba sebanyak tentang cara untuk berdakwah kepada orang bukan Islam. Dakwah dengan perkataan. Perkataan mencerminkan hati sanubari dan akal fikiran seseorang. Baik perkataan, maka baiklah segala-galanya. Kita dituntut menjaga mulut dari mengeluarkan perkataan yang berbentuk celaan dan sensitif kepada agama-agama yang lain. Allah SWT berfirman, "Janganlah kamu memaki Tuhan-Tuhan mereka kerana mereka mungkin kembali memaki Allah atas kejahilan." Al-An'am 108. Dengan belajar latar belakang, pegangan, budaya, cara hidup dan pantang larang dalam agama lain, kita akan lebih berhati-hati semasa berkata-kata. Contohnya, perkataan keling atau pria sangat-sangatlah menghiris hati penganut Hindu. Kesannya, pasti mereka akan lari dari orang Islam. Begitu juga dengan panggilan Cina Kui dan perkataan kasar yang lain. Sebaliknya, win their hearts dengan perkataan yang baik-baik ketika berurusan dengan mereka di pasar-pasar maupun di majlis-majlis. Mempelajari bahasa Tamil dan Mandarin supaya dapat bertutur tentang Islam adalah dalam bahasa tersebut adalah langkah lain yang dapat menarik minat mereka terhadap Islam. Dapatkah anda bayangkan betapa takjubnya mereka apabila kita fasih dalam bahasa mereka dan bercakap tentang agama Islam. Okey, terima kasih Juliana. Seterusnya, kita bersama Aini Hazirah. Dakwah dengan penulisan. Hidayah Allah SWT sangat luas dan hadir dalam pelbagai bentuk, termasuk dalam bentuk penulisan. Mereka yang berminat dengan ajaran Islam dahagakan pendedahan tentang selok-belok tentang agama Islam. Justeru, kongsikanlah pada mereka penulisan-penulisan yang mengandungi hujah wahyu maupun hujah logik akal. Sarankanlah kepada orang bukan Islam agar mereka dapat belajar melalui penulisan-penulisan mereka yang telah berjaya memeluk Islam. Nabi Muhammad SAW juga berdakwah kepada orang bukan Islam dengan menulis surat kepada penguasa-penguasa besar dan ahli kitab melalui para sahabatnya, seperti Muhammad Ibn Qasim di India, Sa'ad Ibn Waqqas di China, Amr al-As di benua Afrika dan Yahya al-Kalbi kepada Heraklius, Raja Romawi. Hasilnya Islam tersebar ke seluruh dunia hanya melalui penulisan baginda. Terima kasih Aini. Seterusnya kita bersama Hidayah. Dakwah dengan harta. Dakwah dengan harta kebiasaannya dilakukan oleh golongan kaya dan berkemampuan. Cara ini agak payah namun sekali dijalankan, ia berjaya menarik ramai golongan non-Muslim untuk memeluk agama Islam.
Saya pernah terbaca bagaimana pihak gereja sendiri mengagih-agihkan makanan dan bantuan keuangan kepada fakir miskin, dan alangkah mulianya jika langkah ini diikuti pihak penguasa agama. Saya juga ada terbaca tentang bagaimana pihak gereja memberi perlindungan kepada pengidap HIV Muslim dengan menyediakan asrama dan bantuan ubat-ubatan, tetapi akhirnya dikendalikan oleh Jabatan Agama Islam Selangor dengan bantuan duit zakat, bantuan orang ramai. Jadi alangkah eloknya jika kita membantu juga non-Muslim yang mengalami masalah harta. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah ibarat sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai terdapat 100 biji. Surah Al-Baqarah 260 ayat 261. Terima kasih Hidayah. Okey, itu sahaja dakwah kita pada minggu ini. Sehingga kita semua berjumpa lagi pada hari yang sama, waktu yang sama, pada minggu yang akan datang. Terima kasih.